memerlukan panel-panel yang hebat yang boleh mampu memberi kata motivasi kepada dia. Masya Allah. Jadi Ini baru hostnya, belum tetamunya. Dahsyat, hebat. Baik. the impactful of the content di Assalamualaikum. Sebenarnya kita nak kejar itu. Sebenarnya tema lagi yang lagi satulah, tema untuk Assalamualaikum juga, selain daripada kita pulang kepada pencipta, ada sebenarnya kita nak sama-sama bawa penonton untuk kita bina syurga di rumah, dan kita nak bina rumah kita nanti di syurga nanti, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih Azida untuk perkongsian kita, dan selamat bertugas juga lah untuk sahabat-sahabat TV Al-Hijrah. Moga kita jumpa lagi lain masa. Stay safe semua, sihat-sihat walafiat belaka dah. Ya. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Itu dia sahabat kita dari TV Al-Hijrah, Azida Muhammad, host Assalamualaikum. Kita ada Nazirah dan juga Zaim sebentar tadi berbicara tentang portal berita TV Al-Hijrah. Ya, dan pastinya itu menutup tirai Warna Pagi untuk edisi hari Selasa 15 Jun 2021, dan selepas ini Yati bersama anda untuk Aspirasi 10.1. Seperti biasa bermula dengan rancangan syariah dan perundangan, ya. InsyaAllah. Dan Warna Pagi esok ada kesihatan. Sama-sama nantikan siapa tamu dan apa topik kita untuk esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Hospital Chancellor Tuanku Maurice dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bergandingan menjalankan program rintis program vaksinasi bergerak MVP di Parit Sulong di Batu Pahat Johor dalam usaha membantu pihak kerajaan menyediakan akses vaksinasi lebih luas kepada masyarakat di kawasan luar bandar. Ahli Parlimen Parit Sulong, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, program rintis dengan kerjasama Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF itu dijalankan selama 2 hari dengan sasaran 300 penduduk setempat terutama warga emas, mereka yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera serta masalah pengangkutan. Datuk Seri Dr. Noraini yang juga Menteri Pengajian Tinggi turut menjelaskan bahawa program rintis itu antara pendekatan baru yang diperkenalkan oleh kementeriannya menerusi Pusat Pemberian Vaksin Institut Pengajian Tinggi. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 PKRC Olive Bay Hospital Permai menjadi PKRC pertama di Malaysia yang khusus menempatkan golongan wanita, ibu mengandung dan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Johor Bahru, Datuk Abdul Rahman Saleh, pusat tersebut yang mula beroperasi pada hari lepas dijangka mampu menempatkan sehingga 585 pesakit tahap 1 dan 2. Katanya lagi bangunan 5 tingkat itu memiliki 40 bilik yang dilengkapi unit bagi menjalankan kegiatan riadah dan rekreasi, tempat menyusu, tempat rehat, ruang solat dan dewan di aras bawah yang mampu memuatkan 60 pesakit. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 6 Jun 2012, Majlis Penyerahan Sumbangan Zakat Baitul Mal (MAWIB) kepada badan-badan bukan kerajaan NGO Islam tahun 2012 telah diadakan bertempat di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM Putrajaya. Majlis telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Major Jeneral Datuk Seri Jamil Khair bin Haji Baharom yang juga pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB. Pada majlis tersebut, sebanyak RM700,000 telah disalurkan kepada 27 NGO, antaranya Makma, Pengasih, Perkim Kebangsaan, Majlis AIDS Malaysia, Dewan Pemuda Masjid Malaysia dan Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia. Bantuan zakat tersebut bertujuan memberi suntikan motivasi dan semangat kepada NGO Islam dalam bekerjasama melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar serta mempunyai kesatuan pemikiran dan kerja seiring dengan dasar dan rancangan pembangunan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia.
اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam inspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah. Waktu ini 10.07 pagi, dah masanya untuk saya Nur Hayati Paradi bersama dengan anda perkongsian menerusi aspirasi 10.1, perkongsian hari Selasa hari ini. Alhamdulillah. Dan telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian Warna Pagi bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi. Kita ada Hazwan dan juga Sufian Amrin. Jadi terima kasih kepada mereka berdua. Harapnya celoteh mereka memberikan keceriaan kepada anda untuk menceriakan hari anda, menjadikan anda lebih tenang lagi hari ini, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kita bakal mulakan sekejap lagi menerusi rancangan Syariah dan Perundangan, yang mana Syariah dan Perundangan kali ini kita bawakan sekali lagi Encik Muhammad Asam Ahmad, Fellow Kanan di Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menarik sangat sebab Encik Asham kali ini, penampilan Encik Asham membawakan tajuk tentang pluralisme. Dan kalau 2 minggu sudah Encik Asham ceritakan bagaimana sebenarnya ianya berlaku, daripada mana sejarahnya dan sebagainya. Dan kali ini detik-detik sebenarnya antara perkongsian sangat menarik untuk kita semua ambil tahu, ambil cakna dan juga peduli tentang agama, insya-Allah. Bagaimana sebenarnya bila disebut tentang pluralisme, sikap Islam sendiri tentang kepelbagaian agama dan toleransi dan juga kebenaran. Jadi kita nak tahu apakah ia, untuk sama-sama kita soroti, sama-sama kita belajar sesuatu untuk memantapkan lagi iman kita, insya-Allah. Kejap lagi akan bersama dengan Encik Muhammad Asam Ahmad. Anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan saat ini kita ada vas dengan cahaya. Moga-moga Allah kurniakan kita cahaya hidayah, cahaya pedoman untuk sepanjang jalan kehidupan, insya-Allah. Teruskan bersama Yati hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rinduku bagai titis hujan, takkan akan wujud di tanah kering gersang. Ku damba ada cinta yang mekar bersemi di dalam lubuk hati yang terdalam, hanyalah kasih padamu. Takkan pudar kasih padamu, biarpun sepi dan
diresah. Gundah gulana jiwa aku mula rebah. Terumbang ambing hati pasti aku lemah. Rasa remuk di dada, pilu hati tak ingin hilang kau yang teragung. Dalam hidupku kaulah cahaya, tangisku hanya kepadamu. Kau rela hilang semua asalkan engkau di sisiku. Kasih sayangmu akan rasa, cinta yang hadir bagaikan mutiara. Indahnya sinaran menghidupkan nadiku, mogakan manisnya tetap utuh abadi dalam jiwaku. Dalam hidupku kaulah cahaya, tangisku hanya kepadamu. Kau rela hilang semua asalkan engkau di sisiku. Ku rela hilang semua asalkan engkau di sisiku. Ayo kita laksanakan cinta demi negara akan terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa! Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini lahir dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan. Dengan harga RM45, dapatkan di laman sesawang ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang.
daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 Rahmat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, Rahmat makanan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi bicara adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami menerusi perkongsian aspirasi, dan kali ini kita akan bersama dalam rancangan syariah dan perundangan. Sekali lagi kami bawakan kepada anda Encik Muhammad Asham Ahmad, fellow kanan di Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Encik Asham. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Terima kasih banyak kerana sudi untuk bersama dengan sahabat pendengar sekali lagi. Kita nak sambung lagi topik yang sangat-sangat mendapat sambutan ramai daripada sahabat pendengar kita berkenaan dengan pluralisme agama. Dan kali ini, insya-Allah Encik Asham akan fokus tentang sikap Islam terhadap kepelbagaian agama, toleransi dan kebenaran. Dia ada 3 aspek lah kat sini. Kita nak tengok bagaimana Islam melihatnya tentang kepelbagaian agama, toleransi dan juga kebenaran ini. Nak tahu jugalah awalan ini mungkin sebagai mukadimah apa sebenarnya implikasinya kalau diterima dakwaan kaum pluralisme ini bahawa semua agama adalah sama benar dan sama sah. Kan ini satu benda yang sangat-sangat penting ni. Bagaimana sepatutnya kita menangani isu tersebut sebenarnya Encik Asham? Ya, terima kasih Yanti. Para pendengar yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk kepada siri yang ketiga daripada
huraian kita terhadap masalah pluralisme agama. Jadi kalau masih ingat lagi pada minggu yang lepas kita berbicara tentang susur galur sejarahnya. Bagaimana boleh timbul fahaman yang dinamakan pluralisme agama ni? Dari mana datangnya? Siapa yang dan tiba-tiba disogokkan kepada kita. Ini benda luar. Perkara yang datang daripada luar, yang ni kita nak kena jelas dahulu. Perkara yang datang daripada luar bukan daripada tradisi kita, bukan daripada agama kita, tapi daripada luar. Jadi kita nak kena faham lah daripada luar tu daripada mana. Bagaimana boleh timbul. Jadi kita dah jelaskan bahawa pluralisme agama ini asalnya daripada agama Kristian. Asal daripada masalah-masalah yang timbul dalam agama Kristian. Timbul daripada masyarakat Kristian di Eropah. Timbul daripada masalah intolerance. Timbul daripada masalah yang timbul akibat daripada intolerance tadi membawa kepada peperangan agama yang berpanjangan, beratus tahun, berabad-abad, tak sudah-sudah. Sehingga akhir sekali memaksa mereka berdamai. Dan bukan setakat itu saja. Agama itu sendiri mesti diubah teologinya. Supaya boleh facilitate toleransi itu. Kalau dibiarkan agama itu sedemikian saja, maka akan timbul balik sikap-sikap tidak toleran. Mungkin akan berlaku kembali peperangan. Maka mereka melakukan pindaan terhadap akidah dan pegangan agama mereka untuk membolehkan toleransi itu diterima. Itu yang berlaku kepada mereka. Jadi masalahnya sekarang apabila apa yang mereka lakukan kepada agama mereka itu, mereka mahu sogokkan kepada kita. Mereka mahu paksakan kepada kita, mereka mahu kita juga terima. Sedangkan apa yang mereka lakukan itu timbul daripada masalah mereka. That is your problem, kita kata kepada mereka. Tapi masalahnya mereka nak supaya kita terima masalah yang mereka hadapi itu juga sebagai masalah kita semua. Jadi penyelesaian yang mereka buat terhadap agama mereka, itu juga kita mesti buat. Maknanya, kalau mereka mentafsirkan semula agama mereka, bagi disesuaikan dengan falsafah pluralisme, maka mereka juga mahu kita lakukan perkara yang sama. Kalau tidak, maka kita akan dituduh sebagai tidak toleran. Ini masalah yang disogokkan kepada kita. Kita dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan. Umat Islam dituduh sebagai pengganas. Sehingga dan agama Islam dituduh sebagai agama yang menindas wanita. Sebagai agama yang tidak toleran. Sehingga sedemikian rupa terbentuk gambaran dalam pemikiran masyarakat barat itu khususnya betapa buruknya agama Islam dan umat Islam. Sehingga menimbulkan apa yang dinamakan sebagai Islamofobia. Jadi kalau kita lihat banyak berlaku kes seperti di New Zealand, umat Islam dibunuh di dalam masjid beramai-ramai. Kalau kita lihat di yang terbaru di Kanada, di mana seorang lelaki melanggar satu keluarga Muslim, 4 orang mati. Hanya semata-mata kerana kebencian mereka terhadap Islam. Ini adalah merupakan perkara yang ditimbulkan oleh
propaganda-propaganda yang berusaha untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan terhadap Islam sejak sekian lama. Jadi reaksi kepada keadaan inilah yang menyebabkan ada sebahagian kaum muslimin sendiri daripada orang Islam sendiri yang bersikap apologetik. Lalu mereka cuba untuk menunjukkan sifat tolerance dalam Islam itu. Cuba untuk mencari-cari alasan-alasan agama ataupun mungkin mereka membuat tafsiran-tafsiran baru bagi accommodate, bagi menyesuaikan dengan falsafah pluralisme yang dicanangkan oleh Barat itu. Ini yang menimbulkan masalah apabila umat Islam itu menerima apa yang disogokkan kepada kita tanpa berfikir. Ini masalahnya. Jadi kita nak kena fikir dulu. Apakah premis mereka? Dan daripada premis itu, apa implikasinya? Seperti yang Yati tanyakan tadi. Apa implikasinya kalau kita terima dakwaan bahawa semua agama sama benar dan sama sah? Apa salahnya? Okeylah, kita kata agama kita benar. Mereka kata agama mereka benar, maka kita pun terima sajalah semua agama ini adalah benar. Benar belaka. Jadi bila kita terima semua benar, diharapkan tidak akan lagi berlaku konflik, tidak akan lagi berlaku perbalahan, tidak akan lagi berlaku mungkin peperangan ataupun pertumpahan darah. Tapi kita nak kena teliti dahulu. Benarkah begitu? Semudah itukah untuk kita menerima apa yang disogokkan kepada kita itu? Kalau kita lihat, kalau sekiranya seseorang itu menerima bahawa semua agama itu adalah sama benar, sama sah. Maknanya Islam betul, agama Kristian pun betul, Hindu, Buddha dan apa-apa agama sekalipun, semuanya sama, setaraf, sama benar, sama sah. Kita amalkan mana-mana agama pun diterima di sisi Tuhan. Soalannya begitulah. Jadi kalau kita terima begitu, sebagai seorang Muslim, ia membawa kepada implikasi bahawa agama yang pertama, agama yang ditanzilkan itu sama sahaja dengan agama yang berpunca daripada kebudayaan. Kerana ada agama ini mendakwa dia berpunca daripada tanzil, daripada revelation. Ada pula agama itu hanya berpunca daripada falsafah-falsafah. Jadi dia bukanlah agama, dia lebih kepada falsafah seperti Hindu, seperti Buddha. Jadi kalau kita terima semua agama sama, maka kita menerima bahawa agama yang berpunca daripada tanzil dan agama yang berpunca daripada kebudayaan manusia itu sama saja. Itu yang pertama. Yang kedua, implikasinya adalah bagi seorang Muslim yang menerima persamaan itu, seolah-olahnya Nabi Muhammad itu pun sama sahaja dengan manusia lain. Nabi Muhammad itu menerima tanzil daripada Allah. Dan baginda menyampaikan tanzil itu kepada kita. Akan tetapi, ada agama-agama lain yang bukan berasal daripada tanzil. Yang juga dipanggil oleh para pengikutnya sebagai agama. Jadi adakah kita boleh samakan? Jadi kalau kita terima semua agama sebagai sama sah, sama benar, maka inilah implikasi yang kita mesti terima. Benarkah Nabi Muhammad itu sama saja dengan manusia yang lain? Itu persoalannya nanti. Yang ketiga, kalau kita terima semua agama sama, maka itu bererti
umat Islam sama sahaja dengan umat-umat yang lain. Tiada perbezaan. Tiada perbezaan. Jadi terserah untuk berikutnya apabila diterima, maka terserah untuk anak kita, cucu kita nak pilih agama apa, nak kahwin dengan siapa. Maka persoalan agama, perbezaan agama tidak lagi menjadi persoalan. Itu implikasi-implikasi yang akan berlaku. Kemudian yang keempat, syariat Islam sama sahaja dengan adat resam dan kebudayaan manusia. Syariat yang kita amalkan, yang kita terima daripada tanzil, yang diasaskan kepada tanzil, asaskan kepada Al-Quran dan Sunnah itu jadi sama lah. Ini adalah merupakan implikasi daripada menerima semua agama sama. Dan yang kelima, kebenaran sama sahaja dengan kebatilan. Bila kita terima semua agama sama benar, maka sama sahaja yang benar dengan yang batil. Tidak ada perbezaan, semua sama. Jadi bolehkah seorang Muslim, seorang yang mengaku beragama Islam, seorang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, menerima kesimpulan-kesimpulan ini tanpa dia menyanggah dirinya sendiri, tanpa dia menimbulkan self-contradiction. Kerana kalau dia menerima kesimpulan-kesimpulan itu, samalah dengan dia menolak tanzil yang menjadi asas kepada keislamannya. Betul. Ataupun setidak-tidaknya kalau dia tidak menolak tanzil secara terbuka, sekurang-kurangnya dia akan meminda tafsiran-tafsiran yang tertentu untuk disesuaikan dengan faham-faham asing itu. Untuk disesuaikan dengan pluralisme itu. Diambilnya ayat Quran, diambilnya hadis-hadis, dan dipindakan maknanya untuk disesuaikan dengan falsafah pluralisme itu. Itu yang akan dia lakukan. Jadi kalau kita lihat, di dalam agama Kristian sebagai contoh, agama Kristian menyatakan Nabi Isa itu adalah merupakan anak Allah, anak Tuhan, the Son of God. Sedangkan di dalam Islam kita menafikan. Al-Quran menafikan. Al-Quran menyatakan sesungguhnya telah kufurlah mereka yang berkata bahawasanya Isa itu adalah anak Allah. Jadi kalau kita seorang Muslim, benar-benar Muslim, dan kita menerima Al-Quran itu sebagai benar, sedangkan apa yang saya sebutkan tadi adalah merupakan kenyataan daripada Al-Quran, maka bagaimana seorang Muslim itu boleh juga menerima pegangan orang Kristian bahawasanya Isa itu anak Tuhan juga sebagai benar. Itulah implikasinya. Apabila seseorang itu menerima semua agama sebagai benar, sedangkan apa yang nyata, yang jelas bahawasanya agama-agama ini saling bercanggah di antara satu sama lain. Betul. Mengemukakan pandangan, mempunyai pandangan-pandangan yang bercanggahan di antara satu sama lain. Tentang Tuhan, tentang roh, tentang hari akhirat, tentang berbagai perkara. Jadi bagaimana kita boleh menerima kebenaran Islam, pada masa yang sama kita juga boleh menerima kebenaran agama-agama lain, kan? Sedangkan semua itu adalah suatu percanggahan. Maknanya seorang yang boleh terima itu, dia adalah juga seorang yang boleh menerima self-contradiction. Maknanya seorang yang tidak berfikir secara waras. Dia tidak berfikir secara logik. Jadi adakah kita boleh ambil sikap sedemikian? Kalau begitu,
bagaimanakah sepatutnya kita menangani persoalan ini? Seperti yang Yati tanyakan tadi. Jadi kalau macam tu kita nak hadapi macam mana? Betul. Kalau kita tak terima, nanti kita dituduh sebagai tidak toleran. Kita dituduh dengan tuduhan fanatik dan sebagainya. Jadi, bagi seorang yang waras, saya sebutkan tadi, yang berfikir secara waras, implikasi-implikasi yang timbul daripada dakwaan kaum pluralis itu mesti dikaji. Mesti dijawab. Mesti dijawab. Tak boleh biarkan. Jadi, tak boleh kita terima begitu. Kerana penerimaan secara membuta tuli terhadap fahaman-fahaman asing yang masuk, itu boleh merosakkan akidah kita tanpa kita sedari. Mungkin disebabkan oleh kerana kejahilan umat Islam sendiri terhadap agama Islam, kejahilan mereka terhadap apa yang dinyatakan oleh Al-Quran tentang agama, tentang kebenaran Islam. Ini masalahnya apabila pendidikan umat Islam sudah terabai. Umat Islam sudah tidak menyedari apa yang terkandung dalam Al-Quran tentang perbezaan antara agama-agama, tentang rasul-rasul, tentang kebenaran. Jadi umat Islam rata-ratanya hanya membaca Al-Quran sebagai ibadat, untuk mencari fadilat daripada bacaan Al-Quran. Akan tetapi mereka tidak tadabbur, pergi lebih mendalam untuk mengkaji apakah yang terkandung, apakah mesej yang dibawa oleh Al-Quran itu kepada kita, umat Islam, dan kepada manusia keseluruhannya. Jadi ini akan menimbulkan masalah apabila umat Islam berhadapan dengan pemikiran-pemikiran asing yang masuk. Mereka tidak faham pemikiran asing itu sendiri, apa asasnya, apa susu-galurnya. Pada masa yang sama mereka juga jahil tentang akidah sendiri, tentang syariat, tentang sejarahnya, tentang tamadunnya. Mereka jahil tentang perkara itu kerana tidak diajar dengan betul. Tidak diajar dengan sepatutnya dalam sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan mereka. Jadi, sistem pendidikan kita berasaskan kepada pendidikan yang kita ambil pada Barat. Falsafah pendidikan Barat. Jadi, bersama dengan pendidikan Barat itulah meresap secara halus pemikiran-pemikiran asing. Termasuklah yang sedang kita bahaskan sekarang ini adalah pemikiran yang dinamakan sebagai pluralisme. Dan bagaimana pemikiran falsafah pluralisme ini telah meresapi juga tanggapan terhadap agama. Sehingga kan umat Islam juga berapa ramai yang turut terpengaruh dan menyangka bahawasanya agama-agama yang berbagai ini semuanya adalah benar. Kerana kita semua percaya kepada Tuhan. Yang penting semua agama ini mengajar kepada kebaikan. Mengajar kepada kebaikan. Jadi bentuk dan rupa agama itu tidak penting, kata mereka. Yang penting agama-agama ini semua mempunyai matlamat yang satu. Disebabkan oleh matlamat yang satu itulah maka mereka menyimpulkan agama-agama ini semuanya sah belaka, baik belaka, elok belaka. Tidak ada agama yang mengajar manusia melakukan kejahatan, tetapi semua agama ini inginkan kebaikan. Maka ikutlah mana-mana agama sekalipun, seseorang itu akan selamat. Yang ni yang jadi masalah bagi seseorang yang tidak memahami dasar-dasar agama seperti yang dinyatakan di dalam Tanzil. Kerana mereka tidak tahu apa yang terkandung di dalam Tanzil, apa yang terkandung dalam Revelation, apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang merupakan asas kepada agama Islam itu sendiri. Sedangkan asas kepada pemikiran Barat itu adalah merupakan falsafah.
Mereka asaskan pemikirannya kepada falsafah yang sentiasa berubah-ubah. Pendapat-pendapat manusia itu sentiasa berubah-ubah mengikut masa, mengikut tempat, mengikut suasana. Sedangkan tanzil dia tetap tidak berubah. Jadi inilah yang mereka mahu kita lakukan kepada agama kita. Jadi mereka juga mahu supaya kita mengubah agama kita, mengubah kitab suci kita sebagaimana yang mereka lakukan terhadap kitab suci mereka. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap tafsiran-tafsiran agama mereka. Kalau dulu agama yang benar itu adalah agama Kristian dan tidak ada sesiapa pun yang selamat melainkan melalui Jesus. Itu pegangan mereka. Tapi sekarang mereka cuba meminda atas alasan pandangan sedemikian tidak toleran dan pandangan sedemikian telah menyebabkan pertumpahan darah. Maka diubah. Sedangkan kita mereka mahu kita melakukan perkara yang sama. Supaya kita juga berkata tidak semestinya seorang itu menerima agama Islam. Agama apapun sama sahaja. Agama yang bagaimanapun semua selamat. Nak amalkan, nak sembahyang bagaimanapun semua boleh. Jadi pegangan-pegangan semikian akan membuka kepada berbagai-bagai bencana yang akan menimpa umat Islam, yang akan merosakkan agama Islam itu sendiri, akan menghilangkan keasliannya. Sedangkan perbezaan Islam daripada agama-agama lain itu adalah kerana keasliannya itu yang tidak pernah berubah. Betul. Sumbernya tidak pernah berubah daripada dahulu sampai sekarang. Jadi itu adalah merupakan kekuatan Islam, sumber daripada Islam. Jadi yang penting mesti ada keinginan dalam kita nak menghadapi persoalan-persoalan ini, mesti ada keinginan untuk mengetahui jawapan kepada persoalan-persoalan yang timbul tadi. Soalan tentang tanzil itu apa? Betul. Persoalan tentang Rasulullah itu siapa? Adakah boleh kita katakan Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi-Nabi yang lain? Tentang umat Islam, tentang sejarahnya, tentang tradisi ilmiahnya, tentang syariat Islam. Jadi tentang kebenaran, ini perkara-perkara yang di mana manusia mempunyai pendapat-pendapat yang berbagai. Jadi kita nak kena tahu daripada pendapat-pendapat yang berbagai ini, pendapat yang mana yang benar. Jadi untuk mengetahui pendapat yang mana yang benar, maka persoalan-persoalan ini hendaklah dikaji. Betul. Kerana sebab itu dalam Islam, perkara yang pertama adalah mengenal agama. Awwaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Perkara yang pertama kita mesti kenal Allah itu siapa. Kita mesti nak kenal sifat-sifatnya. Kita mesti nak memahami maksud perbuatan Allah. Jadi tidak boleh kita dalam masalah akidah itu bertaklid. Tak boleh dalam masalah akidah itu kita berpuas hati dengan mengikut-ikut gitu saja. Dalam satu matan akidah disebut macam mana dia sebut fa kullu man kullifa syar'an alaihi wajaba. Setiap orang yang mukallaf, mukallaf maknanya orang yang cukup umur, orang yang berakal, sudah dewasa, maka dia bertaklif, maknanya mempunyai kewajipan. Kewajipan apa? Kewajipan untuk mengetahui. Mengetahui apa? Ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'ah. Wa mithla dha li ruslihi fastami'ah. Maksudnya dia wajib tahu apa yang wajib tentang Allah dari segi akalnya. Apa yang wajib pada akalnya tentang Allah.
Apa yang mustahil, apa yang harus, apa yang wajib kita katakan tentang Allah, apa yang mustahil kita katakan tentang Allah, apa yang harus kita katakan tentang Allah. Begitu juga tentang Rasul. Wajib kita tahu. Kerana itu adalah asas kepada agama. Wa mithlaka yursi fastami'a. Kerana apa? Kerana dijelaskan kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardidi. Ini poinnya. Kenapa? Kerana barang siapa yang bertaklid, yang ikut-ikutan saja dalam masalah tauhid. Dalam masalah tauhid, masalah akidah yang paling asas, dia pakai ikut gitu saja. Maka imannya itu tidak pernah sunyi daripada tardid, daripada rasa ragu, gundah gulana, tidak pasti. Tak tenang. Pasal apa? Pasal tak ada hujah. Dia pakai ikut-ikut, dia tak ada hujah. Dia tak tahu kenapa dia percaya kepada Allah begini. Kenapa dia percaya Rasul Muhammad itu sebagai Rasulullah? Kalau ditanya, dia tak ada dalil dan bukti. Dia hanya mengikut-ngikut sahaja. Jadi, dalam keadaan kita hidup pada zaman dunia yang tiada sempadan ini, sikap yang sedemikian amat-amatlah berbahaya. Amat-amatlah berbahaya kerana kita berhadapan dengan cabaran pemikiran yang sangat-sangat dahsyat. Jadi peperangan kita pada zaman sekarang ini bukanlah yang paling besarnya, bukanlah peperangan yang berbentuk fizikal. Bukannya musuh datang nak bunuh kita. Pada kebanyakan tempatnya umat Islam itu sendiri selamat. Selamat pada kebanyakan tempat. Akan tetapi yang tak selamatnya adalah apa? Pemikirannya. Kerana cara berfikir dia. Kerana tidak ada halangan kepada kemasukan cara berfikir yang asing. Boleh masuk daripada berbagai-bagai saluran. Pada zaman kita sekarang ini, batasan-batasan itu tidak ada lagi. Dengan internet, dengan perhubungan internet itu, segala-gala bentuk pemikiran boleh masuk dengan berbagai-bagai saluran dan cara. Jadi penting. Jadi melalui saluran-saluran inilah pemikiran-pemikiran asing ini masuk. Betul? Maka kita tak boleh nak sekat pemikiran asing. Kita tak boleh nak sekat bagaimana cara orang berfikir. Tak boleh nak tutup mulut orang. Kata orang, kita boleh tutup mulut tempayan, tapi kita tak boleh tutup mulut orang. Maknanya, kita tak boleh sekat orang nak kata apa kepada kita. Dia nak kata kita tidak toleran ke, dia nak kata kita fanatik ke, dia nak kata kita pengganas ke. Kita tak boleh nak buat apa, itu kebebasan mereka. Tapi kita sendiri yang kena faham. Kita sendiri yang kena mendidik umat Islam itu dengan ilmu-ilmu yang cukup, yang sepatutnya, bagi membolehkan mereka memahami perkara-perkara asas yang menyentuh tentang diri, yang menyentuh tentang Tuhan, yang menyentuh tentang kebenaran, yang menyentuh tentang agama. Kerana ini adalah persoalan-persoalan yang sedang diserang ni. Ini adalah persoalan-persoalan dasar yang sedang diserang secara halus dan juga secara terbuka. Jadi inilah, maka umat Islam perlu mengambil kesempatan ini. Ada tanggungjawab kat situ. Dia itu yang bila Yati tanya soalan bagaimana kita nak menghadapi, saya nak menyebutkan di sini, kita mesti melakukan perubahan sikap. Betul. Kita tidak boleh lagi bersikap pasif. Bila berlaku perubahan sikap, itulah barulah akan timbul keinginan untuk mengkaji dan menyelidik. Kerana kita, alhamdulillah, telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sumber-sumber agama kita intact. Sumber-sumber agama kita intact, maknanya tidak berubah. Al-Quran, begitulah Al-Quran daripada 1400 tahun dahulu sampailah sekarang. Al-Quran yang sama. Hadis masih lagi tersimpan
Sudah dibukukan, sudah disaring dan sudah dibahaskan. Jadi sekarang ini terserah kepada kita untuk mengkaji. Betul. Untuk pergi kepada sumber-sumber ini dan mengkajinya demi mencari jawapan kepada persoalan-persoalan yang timbul tadi. Bukannya kita tunggu menerima orang sogokkan kepada kita. Bila orang sogokkan kepada kita, kita pun jadi keliru. Kita pun jadi kacau pemikiran kita. Betul ke tak betul ke? Maka itu adalah suatu keadaan yang mereka kendaki. Mereka mahu kita dalam keadaan ragu-ragu. Keliru, serba salah. Jadi ini yang berlaku apabila kita sendiri tidak memiliki sikap yang betul dalam berhadapan dengan cabaran semasa. Kerana kita tak faham cabaran lah. Ini masalahnya, kita tak faham cabaran kita pada masa ini. Kita tak tahu wujud kita ingat cabaran tu. Kita. Jadi kita ingat cabaran kita hanya cabaran ekonomi. Jadi kita bekerja keras untuk membangunkan ekonomi. Cabaran politik. Cabaran dari segi pendidikan. Cabaran itu, cabaran ini. Tapi kita lupa cabaran yang sebenar itu adalah cabaran terhadap makna diri. Makna diri kita. Itu yang dicabar sekarang ni. Makna diri kita itu yang diserang. Makna diri kita sebagai Muslim itu. Kita tak kenal betul-betul. Kita kenal betul-betul. Supaya kita merasa ragu terhadap diri kita sendiri. Betul ke apa yang aku pegang selama ini? Betul ke apa yang menjadi pegangan datuk nenek aku selama ini? Ataupun aku perlu mengambil sikap progresif, iaitu mengubah apa yang patut kerana terlalu banyak serangan-serangan terhadap aspek itu, aspek ini daripada agama. Jadi mungkin kita kena berubah mengikut masa. Yang ini yang mereka nak. Kita ada pemikiran macam tu. Yang ini mereka nak. Macam mana? Mereka nak kita ada pemikiran macam tu. Kita kena fikir mereka nak supaya kita jadi macam mereka. Allah. Mereka nak supaya kita jadi seperti mereka. Sebab itu dalam Quran disebut tidak akan sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani ini redha dengan kamu. Sehinggalah kamu ikut cara mereka beragama. Itu yang mereka nak daripada kita. Jadi balik kepada persoalan tadi, persoalan bagaimana seharusnya kita menghadapi serangan golongan pluralis ini, maka jawapan ringkasnya adalah melalui ilmu. Jadi melalui ilmu maka kita perlu keluar daripada kepompong tu. Kepompong taklid. Keluar daripada kepompong mengikut secara membuta tuli, tidak mahu mengkaji, tidak mahu menyelidik. Tidak cukup. Tidak cukup lagi iman cara orang tua. Iman perempuan tua. Kalau perempuan tua yang duduk kat kampung, tak apalah dia bertaklid pun, dia ikut tok guru. Tok guru, tok imam cakap, dia ikut. Dia sendiri tak mengaji. Maknanya dia seorang yang buta huruf, tapi cukuplah dia berpegang dengan pandangan apa yang tok imam, tok guru ajarkan kepada dia. Cukup, ringkas. Sebab benda tu betul. Okey. Benda yang betul. Kerana suasana itu terpelihara, suasana kampung. Tak ada banyak benda luar yang masuk. Tak terpengaruh. Tapi dalam suasana sekarang, iman yang sedemikian tidak cukup. Tidak cukup. Jadi kita perlu menyiapkan diri kita dengan persiapan-persiapan yang lebih banyak. Untuk kita berhadapan, untuk kita memahami pemikiran-pemikiran yang cuba menggugat akidah umat Islam, dan bahkan cuba menggugat makna diri umat Islam itu sendiri, sehingga ramai yang jadi ragu dan keliru.
Allah Akbar. Cik Azham, bila Cik Azham sebut satu persatu tadi, rasa meremang berderma kerana kita rasa kita ada tanggungjawab. Bukannya semata-mata untuk diri kita, mengenal diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Tapinya, kita kena memperkenalkan dan mempersiapkan anak-anak generasi akan datang tentang bahayanya pluralisme yang dibawa oleh mereka. Dan kita sampai ke hujung-hujung juga sebenarnya Cik Azham. Mungkin juga hujung ni kita kongsikan juga bagaimana, kalau kita boleh ambil sedikit lah. Ni antara perkongsian sahabat kita, Hanas Nas ni, kita tak boleh tutup orang berfikir, tapi kita sendiri kena mendidik diri kita dan keturunan kita tentang asas dan dasar tauhid kita yang sebenarnya. Dahulukan ilmu atas ibadah. Dan mungkin juga bercakap tentang itu tadi, Cik Azham sebut sikit lah tentang tanzil. Sebut banyak kali juga tentang tanzil. Kalau boleh kita nak tahu sikit lah tentang itu, supaya kita lebih faham dan lebih hadam tentang perkara ini. Silakan. Ya. Jadi kebenaran Islam itu, bila cakap tentang kebenaran, dalam konteks pluralisme, semua benar. Jadi kita nak kena jelas apa itu maksud semua benar. Apa benda yang benar? Apa itu maksud kebenaran? Apa itu maksud agama? Apa yang mereka maksudkan agama bila mereka kata semua agama benar? Jadi kita nak kena jelaskan perkara itu. Kita nak kena minta mereka jelaskan juga apa mereka maksudkan. Jadi apabila kita bercakap tentang kebenaran Islam, maka kebenaran yang kita maksudkan itu disandarkan pula kepada kebenaran Rasulullah. Rasul. Yang kepadanya ditanzilkan mukjizat yang terbesar, iaitu Al-Quran. Jadi kebenaran Islam itu disandarkan kebenaran Rasul. Rasul itu membawa Al-Quran, maka Al-Quran itu juga adalah kebenaran. Bila cakap tentang kebenaran, dia berkait semua itu. Dan apa yang Al-Quran kata tentang kebenaran agama? Al-Quran kata satu-satunya agama yang benar di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah, adalah Islam. Itu jelas. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi kita nak jelaskan bahawasanya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120, ayat yang saya sebutkan tadi, tidak akan sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani itu redha terhadapmu sehinggalah engkau menuruti cara mereka beragama. Katakanlah wahai Muhammad bahawa petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar. Petunjuk Allah itulah petunjuk sebenarnya. Kalau nak cari kebenaran, maka carilah dengan petunjuk Allah. Dan kalau sekiranya engkau masih mahu mengikut hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu ilmu, yakni Al-Quran, nescaya tiada engkau akan dapati Allah menjadi sahabat ataupun penolongmu. Bahagian akhir itu mengandungi amaran. Jadi amaran, aku telah berikan kepadamu Al-Quran sebagai petunjuk. Adakah engkau masih nak cari petunjuk kepada selain daripada petunjuk aku? Allah Ta'ala tanya. Yakni Al-Quran. Kau masih nak ikut hawa nafsu mereka, sedangkan apa yang mereka nyatakan itu adalah hawa nafsu. Walaupun mereka kata semua agama itu benar, tetapi apa yang mereka katakan itu adalah merupakan hawa nafsu. Kenapa? Kerana yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran adalah hanya Islam itu hanya agama yang benar, yang sah, yang diterima oleh Allah. Sekarang kita nak pakai yang mana? Kita nak pakai apa yang dinyatakan dalam tanzil yang diberikan kepada kita itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita nak ikut hawa nafsu orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Dalam masalah agama. Dalam masalah agama, adakah kita nak ikut pendapat ahli falsafah? Pendapat orang-orang yang kafir? Sedangkan kita meninggalkan apa yang dinyatakan secara putus, secara pasti di dalam Al-Quran yang ditanzilkan kepada kita. Sedangkan kita mengaku kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasul. Kita beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita boleh menolak apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Maka menunjukkan sebenarnya hakikatnya kita telah jahil terhadap
isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kita jahil. Kalau kita tidak jahil, maka kita tidak akan menerima falsafah pluralisme agama ini. Ya, itu saja. InsyaAllah kita sambung pada minggu akan datang tentang kebenaran ini. Masalah kebenaran dan menyeru manusia kepada kebenaran. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Cik Asam. Inilah